الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فبسند متصل إلى إمام النووي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم يا عبادي كلكم جائعون إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني aksukum au aksikum. Boleh baca dua tu. Boleh baca dua dah. Aksukum boleh, aksikum pun boleh. Bi fathil hamzati wa kasri sini wa dhammiha. Boleh baca dengan dhammah boleh. Aksukum boleh, aksikum pun boleh. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Baik. Alhamdulillah para hadirin semua, ibu-ibu, ayah-ayah, pada malam ini kita sambung lagi muzakarah al-arba'in an-nawawiyah, 40 hadis yang dihimpun oleh Imam Nawawi. Kita masih dalam al-hadithur rabi' wal ishruna, nah, hadis yang ke-24. Nak siapa separuh dah ni? 24. Jadi ada tinggal 26 lagi lah. Ada 26 hadis lagi. Tu. Jadi hari tu kita tak ada habis kerana hadis ni panjang, iaitu hadis qudsi dia panggil dah. Hadis ni ialah firman Allah Ta'ala melalui lidah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya makna daripada Allah, tapi lafaznya daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeza Al-Quran. Al-Quran makna daripada Allah dan lafaz pun daripada Allah. Jadi Nabi tuluf sapa. Nabi tuluf sapa pada kita. Adapun hadis kursi ini makna daripada Allah, tapi lafaznya daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tidak menjadi tidak ta'abbud bitilawatih. Di kursi ini dia tidak jadi ta'abbud bitilawatih. Maknanya tidak sebagaimana Quran. Quran ini diibadatkan dengan tilawahnya. Kita baca tu, walaupun tak faham apa makna, tapi syaratnya kena betul, tajwid kena betul, maka jadi ibadat, dapat pahala. Satu huruf 10 kebajikan pahala Allah Ta'ala bagi. Itu Al-Quran. Adapun hadis kursi ni dia tidak menjadi ta'abbud bitilawatih, tidak jadi ibadat dengan kita duduk tilawah. Kalau kita duduk baca dengan tarannum sekalipun, ya ibadi, itu tak dapat apa-apa lah. Itu baik. Sambungnya lagi para hadirin semua, hari ini Tuhan seru pada hamba-hamba dia lagi. Siapa hamba dia? Kita lah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Panggilan hamba-hambaku ni ialah panggilan yang sangat tinggi lah. Karena tidak ada maqam yang paling tinggi di sisi Allah untuk makhluknya, ialah maqam hamba.
maqam ubudiyah, martabat kehambaan dengan Allah. Itulah maqam yang paling tinggi seorang makhluk Allah di sisi Allah. Maka kerana itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak kali disebut dalam Qurannya ialah sebagai hamba bagi Allah. Nah, antara lainnya Allah Taala firman, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Itu ke suratul Kahfi. Kita kalau rajin beramal kan hari Jumaat ni baca suratul Kahfi. Nah, itu Tuhan kata Alhamdulillahilladzi, segala puji tu hak Allah Taala belaka, tak ada siapa hak makhluk. Allah tu allazi anzala ala abdihil kitaba, Tuhan yang telah menurunkan akan hamba-Nya Tuhan akan kitab. Siapa hamba-Nya Tuhan? Iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain lagi Allah Taala firman subhanallazi asra bi 'abdihi. Nah, tersuci Allah daripada segala sifat-sifat kekurangan. Allah yang tidak ada sikit pun sifat-sifat kekurangan. Itu ialah Tuhan yang memperjalan malamkan dengan hamba-Nya. Siapa hamba-Nya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad tu banyak dalam Quran. Ada lagi ayat-ayat lain yang dicek sendirilah. Allah Ta'ala wartakan bahawasanya Nabi Muhammad ni ialah hamba Dia. Tu macam kita ni Tuhan tak warta. Kita ngaku kata kita hamba Tuhan, tapi kalau diri kita sendiri, dalam hati kita sendiri, kitalah yang tahu benar atau tidak kita ni hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut bimbang-bimbang kita ni hamba kepada nafsu kita, hamba pada syaitan, hamba pada makhluk lain, bini ke, suami ke, anak ke, harta ke, pangkat ke, projek ke. Itu mulut kalau tanya, "Hei, awak ni hamba Allah ke?" "Ya, saya hamba Allah." Lidah kita mengaku, hakikat diri kita adakah Tuhan kata fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati? Itu belum tentu lagi. Kerana orang yang nak disampai pada seruan Allah fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu sebagai hamba-Ku, ialah orang-orang yang naik, orang panggil taraqi, martabat nafsunya daripada ammarah, lawamah, mulhamah, hingga kepada masuk pada mutmainnah. Mutmainnah tu bertenang dengan Tuhan tu. Ketika tu baru Tuhan kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei nafsu-nafsu yang bertenang dengan Tuhan. Tu tumakninah dengan Allah Taala. Kan kita kan tidak tumakninah kan. Gelisah. Duduk sementara orang azan dan isyak. Masuk dah isyak, sani baru maghrib. Gelisah kan kita ya. Tu kita tak tenang dengan Tuhan. Ataupun Assalamualaikum, Assalamualaikum, lopak sekali lari. Ada urusan kerja banyak, tak ada nak buiri, nak zikir ke berapa. Tak tenang kita dengan Tuhan. Orang-orang yang Allah Ta'ala seru supaya masuk jadi hamba Dia ni, ialah orang-orang yang taraqi, naik martabat dia daripada lawamah, mulhamah masuk kepada nafsu mutmainnah. Ketika tu barulah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhan engkau. Tuhan keadaan engkau tu redha akan Tuhan, Tuhan redha akan kamu, barulah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ketika tu barulah Tuhan warta kata kita tu hamba. Lagu mana kita nak sampai ke tahap tu? Tak dapat tidak, mesti dengan riyadhah mujahadah. Itu dalam ilmu tasawuf. Bagaimana? Banyakkan zikrillah. Nak zikir itu ialah zikir martabat. Fa aksiran min zikriha bil adabi tarqa bi hadza zikri a'la rutabi. Fa aksiran min zikriha, maka hendaklah engkau memperbanyakkan zikir akan dia, akan apa? Akan kalimah la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena banyak. Ni kita orang mengatik tu, imam mengatik la ilaha illallah, kita jemu. Kadang-kadang dia bila tidur, dia pun kita tengok, lama tu iman. Nah, rasa siapa dah di kepala buah sebeh dia ni ni. Kona lagi. Pak kalau jemu lagu tu bagaimana nak suci nafsu. Nah, fa'aksiran min zikriha, maka hendak perbanyaklah olehmu akan zikir la ilaha illallah tu bil adabi, ay ma'al adab, serta adab. Adab ni lah mesti kita kena belajar daripada guru-guru yang mursyid, karena adab ni ada adabul al adabul qabliyah, adab sebelum daripada berzikir, ada adab kena perbaharui taubat, kena bersih daripada hadas, daripada najis, suci pakaian kita, menghadap pada kiblat, duduk kalau keadaan bertenang. Tu istighfar. Itu banyaklah ada adab sebelum daripada berzikir la ilaha illallah. Adabul ma'iyah atau musahabah, adab ketika mana kita berzikir la ilaha illallah. Masa di tengah berzikir tu ada adab dia. Sebut kena betul, sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, tak jadi tu. Nak sebut dengan betul. Wa yajibut tajwid likulli wirdin wa likulli zikrin, wajib juga kena tajwid bagi tiap-tiap wirid, tiap-tiap zikir. Tidak hanya Quran saja wajib tajwid. Zikir pun kena tajwid. Bukan suruh taranum, bukan suruh berlagu. Suruh betul sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sabdunya di mana, maknya bagaimana, kena betul. Jangan kita pakai baca subhanallah sebelah. Hamlah yani. Allahu akbar, kebak. Ada adik itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la jadi leloh. Tak sampai Tuhan lah hati kita tu kalau begitu. Bila kita mulazamahkan zikir serta adab kita jaga, adab ketika berzikir, sebelum zikir dan selepas berzikir, adabul ba'diyah, maka tarqa bihadza zikri, naiklah nafsu kita ni. Bukan naik nafsu kok jahat tu dah, naik tinggi. Martabat nafsu seorang itu tarqa bihadza zikri, naik tinggilah martabat nafsu seorang itu dengan sebab zikir tersebut. Bi'a'lar rutabi, dengan setinggi-tinggi martabat. Mana martabat tinggi? Tak ada. Martabat hamba. Tu martabat hamba itulah martabat yang paling tinggi. Maka ni orang panggil hadis kursi ni seolah-olah Tuhan nak bangkit asal. Orang Kelantan panggil bangkit asal. Nak we kita sedar diri. Gitu nak we kita sedar diri. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum, bermula tiap-tiap kalian itu jai'un, lapar. Tiap-tiap kita ni lapar. Tu tiap-tiap kita ni kosong. Arti lapar ni kosong, tak ada memiliki apa-apa. Dah jai'un, kita ni kosong. Masa duduk dalam perut mak, tak makan nasi khabu, kau nasi dagang, kau nasi biryani, kau tak makan. Makan-makan ni dalam perut mak lah, tu pun berasa sedap dah lah. Tu bila tu baik bon daripada perut ibu, bukan duk terus boleh makan. Nasi goreng ke apa tu, boleh minum susu ibu je. Betul tak? Kau ada dah orang keluar perut mau makan nasi goreng, sela oleh ada. Keluar daripada perut ibu kosong, tak boleh nak makan itu, tak boleh nak makan Melaka. Tuhan hak bagi pada kita boleh minum susu ibu.
Lama kelamaan gigi kita mula tumbuh, boleh makan nestum, boleh makan nasi lecek. Lah nasi lecek memang kita tu ni. Orang sini tak tahu panggil apa nasi lecek. Nasi lecek ke? Nasi lecek. Nasi lecek. Bubur nasi halus tu lah. Untuk baby-baby ni. Sebab gigi dia baru, gigi susu baru. Tak boleh nak kekoh ayam KFC Kentucky tu. Lama-lama hebat dia. Nyenggeng dalam McDonald KFC duk makan kuah. Lama-lama cabut gigi pakai gigi pelesu, tak boleh dah nak makan hak keras-keras pula. Tu kita ni makhluk. Ja'i'un, lapar. Kullukum ja'i'un. Bermula tiap-tiap kalian tu ialah orang yang lapar. Illa, melainkan hak boleh kenyangnya siapa? Man at'amtuhu, mereka yang memberi makanlah olehku akan dia man. Orang yang akui makan je boleh kenyang. Kenapa? Li'annal khalqa milkuhu. Kerana makhluk ni ialah milik Allah. Kalau gitu wala milku lahum bil haqiqati, maka tidak ada milik bagi mereka itu makhluk dengan secara hakikat. Kita ni ialah milik Allah. Milik Allah. Tak ada satu urat pun rambut bulu ada pada kita ni ialah milik kita betul-betul, tak ada. Semuanya milik Allah. Maka bila kita sendiri milik Allah, maka tak ada milik bagi mereka itu makhluk dengan secara hakikat. Dengan secara hakikat bukan milik kita. Kereta kita, motor kita, rumah banglo kita, duit, harta kita, gaji tiap-tiap bulan kita, pakaian, baju kita, kain, spendo kita. Gapo lagi weh? Ikutlah. Hak tu hak luar daripada tubuh. Tubuh kita sendiri ni tak ada satu pun milik kita secara hakikat, secara mutlak tak ada. Lepas tu duk kata mata aku, kaki aku, tangan aku, perut aku, ikut aku. Harta aku, ikut aku. Aku situ tu bukan aku hakikat dah. Aku situ aku majaz saja. Aku secara pinjam. Aku Zaid, aku Khalid, aku Mama, aku Abdullah, aku Fatimah, aku Zainab. Aku ni 40 tahun ke 50 tahun, 60 tahun, 80 tahun mati tak ada lah aku. Itu ni. Tak ada lah akunya. Tu masih hidup tu. Aku. Ni harta aku. Ni kereta aku. Ni bini aku. Ni anak-anak aku. Aku. Pak, siapa masa mati tinggal aku tak ada lah. Hingga kiamat tak ada seorang habuk sebut aku. Limanil mulkul yaum, Tuhan tanya. Limanil mulkul yaum. Bagi siapa pemilik sebenar pada hari ini? Hodok mengaku aku mula tu siapa hak sebenarnya hakikat sungguh? Siapa raja sengoti? Siapa pemilik sengoti? Limanil mulkul yaum. Tuhan tanya. Bila tiup sangkakala yang pertama, habis licin hancur lebur langit bumi, manusia tak ada, bila matilah ke. Lalu Nabi Idris jawab oleh dia, lillahil wahidil qahhar, hanya bagi Allah Ta'ala sahaja satu-satunya pemilik mutlak, pemilik hakikat, malik secara hakikinya, secara hakikatnya hanya Allah Al-Wahidil Qahhar, satu-satunya Tuhan yang maha mengerasi di atas hamba dia. Itu maka kerana itu kita tak boleh nak berasa kita ni lebih, kita ni hebat, kita ni handal, kita ni tak boleh. Kenapa? Kerana kita ni tak ada apa sekara sebenarnya. Kalau Tuhan tak beri kan kosong. Hatta kita boleh nyawa lah ni kan, boleh bernafas. Suksa. Sehari 24 jam 124,000 katanya ulama dia kira nafas. Kita tak ada nak kira dah nafas kita berapa asal nyawa
Kalau sepuk barulah sudah nak mati dah kau ni. Nah, tengah boleh menyafah molek, boleh nyawa molek, tak berasa gapo, nyawa gila, tak ada bahasa syukur gapo Tuhan. Tika sepuk nafas, sesak nafas, nah. Lelah. Tak dah nak tarik nafas. Tika tu barulah Allah. Nah. Nak mati dah kat aku ni, Tuhan weh. Tu ada. Seorang guru kita di Selangor, pondok dia di Jalan Kebun. Kiai Khairul Umam nama dia, Kiai Khairul Umam. Dia balik berubah orang barangkalinya. Dia pergi berubah, dia pandai bomo dia nya. Ini berubah. Sebab tu kita tak say kalau orang nak berubah ke apa, kita hala ke orang lain semua. Dia kata ni, mari pondok nak ustaz sakit kata, pergi jumpa Bapa Bukhari pergi jumpa orang tu jumpa. Sebab kita tak agak kata, ngalah ketua ni tak agak sepuk nafas lagi, susah lagi kita pula. Dia balik berubah orang berkalinya. Esok ke tu, tak boleh nyawa. Dia kata mana? Tarik ni tak ada, kosong. Macam nak mati je. Dia rasa, aku nak mati dah ni. Laula akhartani ila ajalin qarib. Dia sungguh. Pada dalam Quran sebut kan, laula akhartani ila ajalin qarib. Kalulah Tuhan, mu pelewatlah sikit saat ajar aku hak dekat ni. La asaddaqa wa akum minas solihin. Aku nak sedekah dah, aku nak buat amal soleh dah. Tak sedar buat amal sihat dah. Dia tarik ada kosong. Kayak kita ni kan, ada kayak udara ni masuk, dia tarik tak ada. Sudah nak mati kau ni. Ya Allah jangan mati lagi. Takut. Tok guru dah pun takut. Tiap-tiap malam zikir tu. Dia pondok dia bukan pondok macam pondok Ambo ni untuk budak-budak mengaji kita, untuk mengapa ngaji kita, hafal mata-mata ngaji kita Arab. Pondok dia untuk macam orang-orang hok jahat-jahat ni. Dia panggil pondok macam pondok Inabah. Orang-orang bekas nagih dadah, bekas bunuh orang, macam-macam. Kanah pondok dia. Tiap-tiap malam ni tak tidur lah. Tak tidur. Tiap-tiap malam ni dia ngatik, dia berzikir. Dia berzikir sampai ngata tahajud sekali. Start pukul apa? Berzikir. Start pukul 1 pagi. Sampai pukul 4:30, pukul 5 duk metas subuh dah. Lepas tu sambung pula baca Yasin 7 kali. Lepas tu duha. Lepas duha baru boleh tidur. Dia latih fofok dadah ni. Tapi masya-Allah sungguhlah. Budak-budak situ masya-Allah. Kalau tengok kan, baik budak-budak dadah pula kalau dah jadi gitu kan. Apa? Jadi berakhlak, beradab. Tu banding hak duk mengaji saja tak ada berzikir, tak ada tarbiyah ni, tahu. Jauh beza. Ilmu ada tapi akhlak ada pula. Tak ada akhlak, tak ada adab. Tu malam-malam tak tidur tu. Malam-malam duk berzikir. Setahun tu tuannya duk bimbing orang berzikir pun saat-saat hilang orang panggil nafas dia tu. Mari khunyuk takut. Apa? Mati. Ingat aku nak mati dah. Tekan dada nak murid dia tekan dada lah. Baru ada udara masuk setengah. Lega tak mati lagi. Allah. Rasa di Melaka ni ada hak pergi. Hamba pun ada gitu juga. Duk niat atas bulan sekali nak pergi lah juga berzikir sananya. Tu. Ada daripada Melaka pun 3-4 orang daripada Melaka turun. Sanggup mereka duduk berzikir pukul 1 ke 2 pagi. Nak hidup suasana. Moga kita kalau sore malah. Betul tak? Sore tak berzikir lah. Pakai ambil wasbih agak kata tekak tidur lah. Ramai-ramai ni rajin sikit. Mu healing aku pun healing mu. Allah kita Allah rajin sikit ramai-ramai. Tu dah. Habis. Jadi nak cerita katanya apa? Kita ni milik Allah, milik mutlak. Napah kita ni pun milik Tuhan. Kalau tak cukup sehari semalam 24 jam 124,000 napah, tak cukup mati. Mati.
Maka kerana tu, wajib di atas kita mensyukuri nikmat imdad, nikmat pertolongan daripada Allah. Setiap detik, setiap masa Tuhan tak pernah tinggal kita. Kita yang duk berasa jauh daripada Tuhan, terlindung daripada Tuhan, atau barangkali Tuhan tak ada dengan kita sehingga kita boleh derhaka dengan perintah-perintah dia. Wala'iyadzubillah min zalik. Tengok. Kalau gitunya, orang ni semuanya, hamba, Tuhan kata semuanya orang-orang hak lapar. Mu semua ni lapar belaka, katanya Tuhan. Illa man at'amtuhu, melainkan hak tak lapar, yang kenyanya ialah mereka yang aku beri makan akan dia. Kalau gitu fastat'imuni. Tu fastat'imuni ay saluni ta'ama. Itu makna. Fastat'imuni ay saluni ta'ama. Mintalah akan daku, hei hamba-hambaku, minta ke aku akan makanan. Tu. Sebab tu orang-orang yang nampak Tuhan ni kan, walaupun sekeping roti, dia memuliakan, dia jaga. Walaupun sebukuh nasi lemak. Kenapa? Kerana mata dia walaupun tengok sebukuh nasi lemak, walaupun tengok sekeping roti, mata dia, mata kepala dia, tapi mata hati dia memandang kepada sang pemberi sebungkus nasi lemak tadi. Basirah dia memandang kepada sang pemberi sekeping roti tadi. Siapa? Allah. Maka dia pun tak membazir. Makan puji Tuhan dulu, minta tolong dengan nama Tuhan dulu, bismillah dulu. Tu sebab apa? Hati dia tu nampak sang pemberi walaupun sedikit. Tapi siapa hak beri ni? Allah. Saya tengok orang yang tak ingat ke Tuhan kan, dia ingatkan nasi lemak tu sebab pitih dia adalah poket boleh beli. Roti gardenia tu sebab dia ada duit. Sebab tu boleh dapat beli roti gardenia. Kadang-kadang makan puak tak ada bismillah gapo, ataupun membazir buat capok berasi gitu. Dia rela basi daripada bui ke orang lain, ataupun bila basi baru bui ke orang lain. Ada juga lagu tu, penyakit apa tahu dah. Tu yang menega tak laku bila basi. Nyengging-nyengging mari mana? Mari pondok nak bui ke budak-budak pondok makan. Kami mampu budak-budak pondok makan nasi basi tu ni. Jangan lagu tu lah. Kita nak bagi makan ke orang, bagilah makan hak molek. Tu. Suka ke kalau orang jamu kita nasi basi? Kita suka tak? Tak suka. Walau dia rasa dia sedekah, padahal bukan sedekah tu. Tu bukan nama orang buat baik lagu tu. Tu orang nama nak lari daripada tu apa, makanan tu dicampur, dibuang gitu saja. Tuhan kata dalam Quran kan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Lan tanalul bir, tidak sekali-kali kalian benar-benar mencapai kebaikan. Kalian benar-benar tidak akan tidak benar-benar berbuat kebaikan hatta sehingganya bilakah kita, perbuatan kita tu dikatakan perbuatan baik, buat kebajikan, hatta tunfiqu mimma tuhibbu, sehingga kita tu infak, sedekah apa hak kita sendiri suka. Gitu. Kita suka nasi lemak banyak ikan bili, maka kita sedekah korang nasi lemak banyak ikan bili. Ni ikan bili adalah seekor belah dua, kerak pula. Allah, kedekut sungguh dah kata ni. Kita suka apa lagi weh? Duit hak bagus-bagus, hak comel-comel. Maka masuk dalam tabung masjid ke, tabung madrasah ke, biar duit hak molek-molek, hak comel-comel. Jangan duit tu lepak soyok
lipat kecil halus 20 riyal kata ni. Ataupun RM1 pecah. Nah, seletik berapa kali seletik dah. Tu kita sedekah ke masjid. Sakit kepala aja ke masjid. Aduh. Duit ni kena kita tukar pula di bank ni. Nah, janganlah betul lah. Sedekah hak comel. Tengok duit hak comel. Tak usah lipat tak apa pun masuk. Bapa kita pun suka orang beri hak molek lagu tu kita. Maka kita bila nak sedekah, nak infak, kita beri hak molek ke orang. Nah, tu lagu tu. Tu. Fastat'imuni ay saluni ta'ama. Mintalah akan daku akan makanan. Jangan malu-malu nak minta dengan Tuhan makanan. Nah. Tu sebab tu apa? Kita bila sudah makan tu kan, kita kata wan aku Tuhan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Mujurnya hai Tuhan. Nah, hak puji ni semua hak mu belaka. Mu lah hak bui makan, hak bui minum dan mu menjadikan aku ni di kalangan orang hak percaya kamu. Tu. Kenapa? Kerana tak ada orang hak boleh bui makan melainkan Allah. Nampak orang tu orang ni hak hantar makanan pada kita. Bini kita hak nanak masak kat dapur, tapi hakikat yang menyampaikan makanan tu masuk ke dalam perut kita dan menjadikan kita tu kenyang ialah Allah. Kalau bini kita masak sekalipun, nanak sekalipun, tapi kalau Tuhan tak bagi izin kita nak masuk makanan dalam mulut kita, tak dapat masuk. Nah, tengok orang sakit-sakit tu kan. Orang kaya-kaya hak sakit-sakit duduk kekeng atas katil selok, tak boleh nak makan berapa sekarang. Masuk air dari tubuh. Nah, rumah dia tak ada beras, ada. Nah, tak ada lauk ke? Ada. Lepas tu mana tak makan nasi? Tak boleh. Sakit. Nampak tak? Tu tengok. Tuhan hak bagi izin makanan tu masuk dalam perut. Ni molek-molek nasi ada atas meja sekalipun, kalau Tuhan tak izin tak dapat. Nah, nasi ada di atas meja, kita paling tepak kucing mari masuk. Boleh lah. Makanan kucing lah jadinya. Tu nak ayat weh. Bahawasanya yang memberi kita kenyang dan makanan tu ialah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lainnya. Maka kalau kita tidak minta dengan dia, nak minta dengan siapa lagi? Tu lagu tu. Bila mu minta fastat'imuni ay saluni ta'ama, maka mintalah olehmu akan daku akan makanan. Ut'imkum, nescaya ut'imkum. Apa makna ut'imkum? Yani aisar lah, aku permudahkan lakum bagi kamu. Kasihlah akan dia akan makanan. Itu maksud. Tu. Wi mudah dapat duit, wi mudah boleh pergi beli, wi mudah apa lagi weh? Masuk makanan dalam mulut, bagi mudah boleh kunyah, bagi mudah boleh proses makanan dalam perut kita jadi darah, jadi vitamin, jadi tenaga dan sebagainya. Dan hapah-hapah tu jadi tahi akan dibuat. Tu hawi mudah tu. Itu makna ut'imku. Aku nescaya aku beri kamu makanan, nescaya aku beri makan akan kamu, yakni aku permudahkan akan kamu akan segala asbab-asbab bagi menghasilkan dia makanan. Itu maksud. Lama ya pegang sahih hadis ni ni. Ya Allah, aku nak bega ya Allah. Tu ni. Tak ada pun. Janganlah pergi zahir lagu tu. Nah, kita orang maqam asbab ni kena usaha. Kena usahalah. Tu kena tengok. Mereka orang tu bukan maqam asbab, bukan duduk di tahap mengusahakan sabab musabab. Bahkan dia tu duduk di maqam tajri, dia panggil. Maqam tajri ni maqam tidak usaha. Seumpama wali-waliullah setengah daripadanya lah, bukan semua wali tu maqam tajri.
Antara lain seumpama ibu Nabi Isa dalam Quran cerita. Nah, tak ada kerja lain dia. Duduk di mihrab zikir. Nah, duduk mendekatkan diri dengan Allah dengan bagai-bagai ibadat. Lepas tu buah di musim panas ada di musim sejuk. Buah di musim sejuk ada di musim panas. Siapa bui? Allah. Tak ada dia pergi menanam kau kebun, kau pergi ke jaya, kau mana supermarket mana beli, tak ada. Itu orang panggil maqam tajri. Kita tak boleh lah. Nah, jangan kita orang duduk di maqam asbab gelenyah-geletah nak duduk di maqam tajri. Tak kena tu. Dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah Al-Sakandari, kalau tak silap matan yang kedua, kalau tak silap, nah, Ibnu Athaillah sebutkan iradatu kat tajridah, munak kepada maqam tajrid ma'a iqamatillah iyyaka fil asbabi, padahalnya Allah Ta'ala telah menetapkan kamu tu duduk di maqam usaha, kena hijau, kena menego, kena cari asbab musabab nak dapat makan. Tiba-tiba munak maqam tajrid. Ni banyak orang-orang yang salah faham. Dulu dia hijau rajin sampai tak semaya, tak ingat masjid surah. Tiba-tiba dapat hidayah ni, duduk masjid 24 jam, tinggal terus hijau. Dunia habisnya jual rumah ziyak lagi. Nah, padahal dia bukan di makam tu. Nah, duduk sehari, sudah tak ada duit dah ni, nak beli makanan aku mana ada azan. Tengok orang masjid pergi pagi-pagi duduk kedai kopi makan, tak ada seorang pun ajak je sekali makan roti canai ke. Sudahlah. Penat gini. Mananya kata Tuhan bagi rezeki kalau kita duduk ibadat ke dia. Padahal dia tak faham konsep. Nah, dia makam asbab, dia kena usaha, jangan tinggal hijau tu. Azan. Kuat kata. Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله أشهد أن سيدنا محمد رسول الله أشهد أن سيدنا محمد لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ سيدنا مولانا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik. Jadi ni orang panggil salah faham, salah memahami konsep
rezeki. Nah, ini bahaya. Yang menyebabkan nanti dia putus asa. Kata, tak jadi hijau duk semaya bag gini tak kaya kok Maknanya jalan hak dia buat dulu, hijau tak semaya-semaya tu hak dia rasa betul dah. Akhirnya kembali balik, tarajuk balik kepada cara asal. Padahal dia yang jahil. Nah, itu banyak lagi tu. Ada di kuliah muslimat di Sungai Buloh, seorang ibu yang mengadu hal pada saya. Kata, ustaz, anak saya ni baru je beli rumah, dia kata. Dia beli rumah tu masa dia tu tak mengaji lagi lah. Dia tak dekat dengan masjid, tak dekat dengan surau, tak ada mengaji dengan tok guru. Dia buat loan tu tidak hak Islamik lah, konvensional nah. Loan hak ada riba lah maksudnya. 2 tahun berubah lah anak dia. Semaya jemaah, rajin pergi masjid, rajin duduk dengan orang mengajar. Lama-lama cari tok guru nak ngaji khusus pula. Baguslah. Tapinya dia kata tok guru dia duk mengaji, tapi tak tahulah dia pergi mengaji mengadap dengan tok guru tu ke ataupun dia dengar kot ni nata Facebook, YouTube ni kata ni. Sebab lah ni kemudahan nak mengaji tu banyak. Padahal bukan mengaji tu kat tu. Ni orang panggil maklumat, bukan ilmu dah. Ngaji ni mesti gini, mubasyaratan. Artinya kalau kita tak faham, tanya selalu. Tok guru, betul tak hak hamba faham gini. Gapo tok guru orang hamba faham gini. Kalau tahu betul tu. Sahih kefahaman kita tu betul. Ataupun tok kata tak betul tu, salah memfaham lagu tu. Aku hurai bukan nak begini. Oh gitu kah? Tu maknanya kan tok guru pun tegar gini. Tu kena ada lagu tu baru boleh dipanggil apa hak kita dapat tu ilmu. Macam nak tegar ni nak dapat mana? Kata ni. Moga tak boleh nak tanya. Halo, dia duk kecek je ngongeng-ngongeng tak berhenti. Ni maklumat saja. Ilmu mesti talaqi, mesti dengan secara mubasyarah supaya benar kita boleh bersoal jawab. Fasalu ahla zikri, mu kena tanya kepada orang yang memahami. Ahli zikir tu ahli Quran maknanya. Ahli Quran iaitu ulama-ulama mujtahidi. Kemudian tak ada dah mujtahid mutlak sekarang ni. Maknanya orang-orang yang mengambil ilmu mereka tu daripada ulama-ulama yang mengambil daripada imam-imam mujtahid. Tanya mereka lah. Jangan buat pandai kita, jangan. Kalau kita buat pandai kita ni jadi sesat dah. Dia baca hadis. Hadis Nabi kata mana? Sallu kama raaitumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Tu. Jadi Nabi suruh sallu tu amal, suruh sembahyanglah kalian. Bila amar, al-amru haqiqatan lil wujub. Suruh ni pada hakikat maknanya ialah wajib. Sehingga ada dalil qarinah yang lain menunjukkan makna dia tu tidak wajib, baru turun pada sunat. Artinya kalau dia pakai faham dengan zahir gitu, wajib musmaya seperti mana melihat Nabi semaya. Lepas tu bila dia lihat Nabi semaya? Pernah lihat Nabi semaya? Tak pernah. Ni silat-silat hari bulan jadi ajaran sesat. Ni supaya apa duk cerita dah dulu. Ada orang tabligh, dia orang muda. Kalau ni orang alim kat dia nya. Dululah zaman yang muda dulu dia tabligh. Karkun lah kita kata tabligh ni kak. Duk ziarah gash sana, gash sini, tashkir sana, tashkir sini. Tiba-tibanya dia kata ada masjid di tempat kampung dia tu, ada di hadapan masjid tu kedai kopi yang mana ada satu orang tua tu tak pernah pergi masjid, duduk kedai kopi tu kata. Jadi dia kata aku rasa nak pergi dakwah lah orang tua ni, nak pergi dakwah orang tua. Takdir Tuhannya satu hari boleh sungguh dia pergi jumpa orang tua tu.
Pergi salam lah. Assalamualaikum pak cik. Waalaikumsalam. Ada apa ni kata? Saya nak tanya pak cik ni. Pak cik saya tak pernah tengok di masjid. Pak cik semaya dah. Selalu lah tanya dia ni. Oh, parah anak muda dia ni. Ni bahaya sungguh anak muda. Ghirahnya sangat tinggi dia ni. Pak cik semaya dah. Pak cik ni memang faham sesat lah. Jadi kata, "Hei, orang muda, mu pula duk pergi semaya sama masjid tu. Mu pernah dengar tak ustaz ke ataupun mu baca buku-buku agama ke ada di masjid tu tulis Nabi SAW sabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu seperti mana mu lihat aku semayang. Mu pernah dengar? Mu pernah baca? Kata, pernah, tahu. Aku nak tanya mu, hei orang muda, sehayat hidup mu pergi semayang masjid depan ni, berapa kali mu tengok Nabi semayang? Ada ngangur pula apa? Berapa kali mu tengok Nabi semayang? Orang kata, tak pernah tengok. Bapak apa mu semayang? Mu semayang apa? Nabi suruh semayang seperti mana mu tengok aku semayang. Mu tengok ada Nabi semayang? Ndak apa mu semayang? Cari Muhammad dahulu sebelum kamu sembahyang. Cari Muhammad dulu. Muhammad Zahir, Muhammad Batin, Muhammad Awam, Muhammad Akhir, macam-macam lah Muhammad dia nya. Pokok sesak ni macam-macam ya reka. Anak muda ni pun heret kursi duduk dengan pak cik tu 3 tahun tak sembahyang. Berapa? Cari Muhammad dengan pak cik tu. Tu akhirnya dia cerita kamu sendiri ni. Akhirnya mari telitah lepas otak dia. Siapa bila aku duduk begini dengan pak cik ni kedai kopi ni tadi. Orang ni pakat duduk semaya, tapi dia sedap dengar huraya pak cik. Memang orang-orang lagu tu, orang-orang hak mengarut ni, dia ajaran sesat ni, dia pandai memaut hati-hati para mustami'in, pendengar, dengan cara lemah lembut. Ngajar cara lemah lembut. Contoh ayat, anak-anak anda ni. Anak-anak anda nak ikut ahli kitab atau ahlillah. Ayah anda tidak paksa. Ayah bahasa diri dia ayah anda, anak anda. Jadi lembut gitu. Kalau ustaz ngak, "Woi, backing kejut nak tidur tak boleh dalam masjid." Dia tu. Dia suka lah. Jadi bahaya tu kalau orang yang suka lembut-lembut tu mudah terpaut dengan ajaran sesat. Tu tengok. Jika cek lembut, ahlul kitab dilaknat Allah dalam Quran. Ayat kata ustaz-ustaz yang mengajar kitab ni kena laknat Tuhan lah. Padahal ahlul kitab dalam Quran tu siapa? Yahudi Nasara tu. Bukan fofok ustaz duk baca kitab ulama ni, bukan. Tapi ya putar belik. Ahlillah Allah direct ajar. Tak ada kena pakai kitab. Hebat. Nak ikut siapa anak-anak anda? Anak-anak anda berjawab, ahlillah. Ahlillah dia lah. Biar teh tak betul pun. Biar baca Quran belok mulut-mulut sebut tak betul pun. Biar reka ilmu pun. Dia guna ilmu sifat 20. Tapi bukan hak betul. Jadi cuma jadi ilmu sifat 20. Padahal ilmu tauhid sifat 20 tu ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah. Tapi oleh kerana fuak ni suka guna. Kata anak-anak anda, kita nak kenal Allah, kita kenal sifat-sifat Allah yang ada pada diri kita. Sifat Allah ada di kita. Mana? Kudrat, iradah, ilmu, haya, sama, basar, kalam. Ini sifat-sifat Allah yang ada pada kita. Molek. Kalau sifat Allah ada padamu, maknamu Allah lah bengang. Sifat Allah buat mana? Sifat ada di kita tu sifat kita, bukan sifat Allah. Dah nama kudrat ustaz, maknalah walau nama sama, kudrat di kita. Aradun yakumu bil jirmi, arak yang menumpang pada diri jiran kita. Yakbalu zik wa dik, terima berkurang dan bertambah. Lagi pula ala sabili lil kasbi wal iktisab, atas jalan usaha baik, usaha buruk. Usaha bukan atas jalan menjadi. Adapun kudrat Allah
sifatun wujudiyatun qadimatun baqiyatun qaimatun fi dzatillahi ta'ala. Nah, tuh yujidu biha al mumkin minal adami ilal wujudi wa yu'dimu biha al mumkin minal wujudi ilal adami. Sifat kudrat Allah satu sifat yang sungguh lagi ada, yang sedia kala adanya, yang tidak binasa selama-lamanya, adanya di zat Allah, yang dengan bersepakai sifat berkuasa tu Tuhan berkuasa mengadakan benda hak terima ada terima tak ada, daripada tiada kepada ada, meniadakan benda yang terima ada terima tak ada, daripada ada kepada tiada. Apa sama makna dia? Tak sama. Jadi jangan duduk reko jangan. Tu. Jadi anak muda ni pun mari mikir tu, kalau pak cik ni hok bertahun-tahun tak semaya lagi sebab tak jumpa Muhammad, pak aku sampai bila? 3 tahun dah tak semaya ni. Saya kata, tak boleh jadi ni karut ni. Akhirnya dia pun pergi ke Kelantan. Dia orang KL lah. Nah, dia pun pergi Kelantan, pergi di Pondok Batu Tumbuh, ngaji siapa alim. Rupa-rupanya hadis Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Tok guru ambil syarahan alim ulama dalam kitab-kitab muktabarnya, ulama syarah apa makna raaitumuni, melihat kalian akan daku. Erti ru'yah ra'a di situ, melihat di situ dengan makna alima, mengetahui. Jadi makna hadis itu sallu kama alimtumuni usalli. Semayanglah olehmu seperti mana kamu tahu aku semaya. Bagaimana nak tahu Nabi semaya? Innamal ilmu bitta'allumi. Hanya saja ilmu pengetahuan itu didapat dengan belajar. Itu. Lagu ni makna dia. Itu tengok. Hadis kalau kita direct tanpa alat untuk memahami, boleh jadi sesat tak? Boleh jadi sesat. Quran hadis boleh jadi sesat. Itulah maksudnya. Nah, kalau zahir nampak seperti Rasulullah ke kanan, nah, tok guru kita syarahnya ke kiri, maka ikut tok guru kita. Apa? Karena tok guru kita tu sebenarnya mengambil syarahan daripada alim ulama. Nah, tu lagu tu maksud. Cuma tak berapa comel lah kalau kita buat banding lagu tu. Nah, sebab kalau kita kata kalau mu tengok Nabi, kalau aku tengok Nabi ke kanan, tok guru aku ke kiri. Kalau kita tengok ni mana kita duduk dengan Nabi lah, Nabi ke kanan. Nah tu ni. Pas mana ada tok guru kitanya? Kalau dah ada Nabi, tak ada lah tok guru kita. Tok guru kita semuanya ialah Nabi Muhammad lah. Sebab tu zaman Nabi tu tak ada mazhab-mazhab. Apa tanazuk bertembungan yang berlaku di kalangan sahabat, semuanya sahabat rojak ke Nabi. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kan Rasul hidup lagi. Jadi aku panggil analogi itu kadang-kadang tu menyebabkan kekeliruan tu kurang bahagia juga. Sebab apa? Sebab contoh ni lil idah. Contoh ni sebenarnya untuk menerang. Cuma maksud yang dia kehendak tu dengan makna apa? Yakni kalau kita direct ke Quran dan hadis tanpa ada alat-alat, sifatun mayustadillu bih, kriteria untuk berinteraksi dengan dalil Quran dan hadis, maka Quran hadis itu menyebabkan kita jadi sesat. Nah, lepas tu nak faham Quran, nak faham hadis ke mana? Melalui ulama. Itu lagu tu. Nah, melalui ulama baru kefahaman kita tu sahih. Itu maksud yang dikehendaki. Tu bukan maknanya nak lawan Nabi ke tok guru lebih hebat pada Nabi. Bukan. Itu dah. Baik, habis. Macam ni kan? Kalau baca zahir kan? Fastut'imuni ut'imkum. Maka mintalah akan daku akan makanan, aku beri makan akan kamu. Selalu lah nampak gitu. Nah, kita pun lapar burger lah ni. Ya Allah, burger sebutnya. Tak ada pun sampai mulut ke. Betul dah hadis ni. Siap. Bukan maksud gitu.
mintalah oleh kamu akan daku akan makanan, nescaya aku beri makan akan kamu, nescaya aku permudahkan bagi kamu akan segala sabab-sabab yang menghasilkan dia makanan. Nah gitu. Jadi kalau kita orang maqam asbab, dipermudahkan kita hijau, tiba-tiba naik pangkat, tiba-tiba bos kita bagi bonus. Iyalah tu. Karena kita hijau ikhlas, jujur, amanah. Naik pangkat jadi CEO kau gak. Iyalah tu. Jangan tinggallah hijaunya. Kau semaya karena kita maqam asbab. Jangan jadi macam tadi. Masa dia hijau tak ingat kau semaya berpuasa roh. Berasa nak tobat kembali pada Allah, tinggal habis. Rumah pun nak jual sebab apa? Sebab beli dulu dengan riba. Mak dia tu kau tadi cerita tadi, muslimat tadi. Susah hati atau macam mana ni ustaz? Sebenarnya lagu mana nak terang? Bagi tahu kan, hak lepas tu lepas adalah nak macam mana muka kita buat tika tu jahil. Hijau tu haram lah. Ada pun rumah hak kita beli tu manfaat dia kita boleh guna. Hak milik kita, jadi milik kita. Lepas tu lagu mana caranya? Selesai cepat-cepat bayar. Tobat sungguh-sungguh dengan Allah Ta'ala. Jangan jual rumah. Kalau jual rumah, nak duduk mana pula? Kita usaha nak ada tempat tinggal, kita pergi jual pula dah. Lepas tu kat lagi susah pula. Rumah naik belaka. Masa dia beli tu murah sikit ni tadi. Kat lagi nak beli payah pula, tak cukup duit lah. Sudah. Tu kena bijak. Kena tanya orang alim. Jangan tanya orang abid. Macam orang yang bunuh orang 99. Dia bunuh cak-cak 99. Lalah kali dia nak taubat pada Allah. Gigi tanya tu abid. Tu abid ni serba besar kok yang angguk panjang. Sugi ni dua-dua telinga lah selik. Wasabah tu golo atas kepala. Nampak? Masya Allah. Hebat ilmu ni. Dia pun kita tanya. Padahal dia bukan orang alim. Tu abid. Kita tanya, hey Tok Syekh, hamba ni bunuh orang 99. Kalau hamba nak taubat tu hati, hamba nak taubat. Tok Syekh tu bukan alim. Kaki amal ibadat duduk sejik lah. Dasar dosamu ni, Tuhan mana nak terima? Muka tu abid hidup rasa yang suci tak ada Tuhan terima dah. Teruk nak dosamu ni. Bunuh seorang pun berat dah rasa. Ni 99. Marah nak tentunya. Marah dia. Nate ni aku bunuhmu juga. Cukup 100. Selesai masalah. Lah kali kita tanya orang alim. Orang alim jawab kena enggak. Tu innahu kana ghafara. Tuhanmu ni Maha Pengampun. Maha Pengampun. Kalau tak ampun nak pakai awak berapa maha? Sini sebut Maha Pengampun lepas tu tak ampun. Tak ampun maha apa? Maka selagi mana nyawamu tak sampai di ghargharah, selagi mana matahari tu naik kau balik barat, selagi itulah pintu taubat untukmu tu terbuka luas daripada Allah. La taqnatu min rahmatillah. Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kata Nabi Muhammad SAW pada hamba-hamba aku yang melampau diri mereka dengan mengerjakan dosa-dosa, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Kalau nak taubat, orang lain dia kata mungkin nak pergi balik ni, pergi ngaji. Maka dia pun pergi. Mati dia. Tu panjang cerita dia kata ni. Bengong malaikat azab, malaikat rahmat nak ambil taubat dia. Tu akhir-akhirnya Tuhan suruh pergi ukur. Mana? Jarak dia dengan tempat hak dia nak pergi ngaji tu dengan tempat hak dia buat maksiat ni, mana hak lebih dekat? Maka dekat kat arah nak pergi ngaji. Ngaji dulu ni. Bukan taubat dekat selesai lah pasal berjuru, pasal ulama dah yang tu nak jadi hamba Allah ni aqabah yang pertama ialah ilmu. Pukul 9 dah kita. Kemudian jadi mana tadi? Tak habis lagi tadi tu. Ibnu Athaillah kata apa? Iradatu katajrida. Munak kepada maqam tajrid. Macam apa tadi? Berhenti hijau, berhenti menega. Lepas tu jual habis rumah gapo. Berapa tu? Nak pada maqam tajrid. Nak Allah direct bagi. Ma'a iqamatillah iyyaka fil asbabi, sertanya Tuhan meletakkan kamu tu pada maqam
asbab, kena hijau, kena usaha. Itu dia panggil minasyahwatil khafiyati, setengah daripada nafsu syahwat yang tersembunyi. Iya. Tentang apa yang Ustaz Faizal sebut tentang Nabi itu. Ha. Nabi berkanan ke diri ikut. Oh, Ustaz Faizal ah. Gimana? Yang Ustaz Faizal ni. Ustaz Faizal. Yang sebut dia kata kita Nabi ke kanan. Bagi dia akan ikut guru. Apa yang masuk ke penjelasan. Tadi saya dah tadi. Ada sebut tak? Ada dah dalam Facebook saya sebenarnya, tapi tak apa. Ya gini dah. Sebenarnya analogi seperti itu tu kurang tepat. Kalau orang sufi tak boleh kita banding-bandingkan Nabi dengan benda lain. Kerana orang sufi itu mesti kamalu littiba, kamal pada mutaba'ah, kamal ittiba' Nabi, kamal pada mengikut Nabi, mutaba'ah akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh kita nak banding-banding gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Fadhil Ustaz Mahizat kata sehingga timbul istilah ulama kata. Itu pun kena tanya dia. Ulama mana, dalam kitab mana kata lagu tu buat banding seperti itu. Baiklah. Kalau kata ada lah tok guru mana, alim ulama mana kata kalau aku tengok Nabi ke kanan, tok guru aku ke kiri, aku akan ikut tok guru aku lagi. Maka perkataan seperti analogi seperti ini ni boleh memberi makna yang salah dan yang benar. Yang salah tu seperti tadi. Oh, kalau gitu tok guru lebih hebat pada Rasulullah, tok guru lebih alim pada Rasulullah, ini taksub pada guru ni. Itu kan makna yang salah. Sebab apa boleh keluar makna yang salah? Sebab analoginya kurang jelas. Sedangkan analogi ni kena jelas. Contoh kita nak mari lil idah. Dia masalah tak jelas. Bila masalah tak jelas, wak mari contoh perbandingan. Contoh itulah orang panggil kena jelas supaya faham masalah. Gitu kan? Kalau orang mengaji kitab je tahulah tu. Masalah tak jelas. Bila masalah tak jelas, contohnya, mari contoh. Contoh tu apa? Misal, li taqribil fahmi, untuk mendekatkan faham, lil idah, untuk menerang. Tiba-tiba contoh wak mari, analogi wak mari, peninglah. Tu orang panggil kurang molek lah, tak molek. Tapi sebenarnya makna yang dikehendaki bukan makna seperti yang salah tadi. Bukan makna tu. Sebab skop yang sedang dibicara oleh Ustaz Mahizat tentang memahami nas Al-Quran dan hadis. Sebab itulah i'malul kalam aula min ihmalihi. Beramal dengan sekalian percakapan orang itu lebih aula daripada menghampakan, mempersetankan semua sekalian. Tu senang cakap, tak kira, salah lah, tak lagi itu. Kena siasat molek lah, kena dengar molek. Dengar hak panjang, makna yang nak gini. Tu. Kalau potong gitu memang nampak tak molek lah, nampak makna yang tak betul lah. Tu dah tu ni. Jadi kalau kita dengar hak panjang tu, rupanya sedang bahas tentang memahami nas Al-Quran dan hadis. Artinya ya gini. Kita tu tidak boleh la yajuzu ihmalul kalam, tidak boleh, tidak harus kita menghampakan kalam. Wa'tibaruhu biduni maknan, dan kita buat iktibar makna hak bukan mutakallim maksud. Tak boleh tu. Haram kerja gitu. Tu. Bahkan kita kena tanggung. Ma amkana hamluhu, selama mana boleh ditanggungkan makna dia tu di atas makna hakikiyin atau majaziyin. Kita kena tanggung makna. Nak tanggung makna macam mana? Kena beramal dengan sekalian skop apa yang sedang bicara. Kena tengok skop apa yang cakap. Jangan potong sekalian itu. Bila tengok skop, barulah kita faham hak dia bercakap orang potong tadi, makna hak salah bukan maksud. Lepas tu makna hak apa yang nak? Makna tadilah apa? Kalau Quran hadis kita direct, kita tak ada alat, maka bisa menyesatkan kita. Nampak macam Nabi kata lagu ni. Nabi kata semayang olehmu seperti mana muliha aku semayang. Betul tak? Nabi kata gitu kan? Kita pun ni hadis Nabi ni ustaz, sahih ni. Ustaz nak tolak hadis sahih ke? Sedap. Ni hadis sahih. Nabi ayat, Nabi perintah kita semayang, kena tengok Nabi semayang.
Nabi, ustaz tengok dah Nabi semaya. Siap. Ke tu ke hadisnya tidak benar. Walau hadis sahih, tapi kepala otak dia tidak sahih. Nampak? Jadi nak kefahaman sahih dengan hadis Nabi itu macam mana? Kena melalui ulama. Ulama yang mensyarah. Tok guru kita mengaji macam tadi lah. Hangpa cerita orang hak duk KL, orang tabligh tadi. Bila dia pergi pondok Pasir Tumbuh, ngaji siapa tempat tu? Hadis ni lah dulu pak cik tu nipu aku dulu. Rupa-rupanya syarah dia apa? Sallu kama alimtumuni usalli. Semayanglah olehmu seperti mana kamu tahu aku semaya. Bagaimana nak tahu Nabi semaya? Belajar kitab fiqh, tahu syarat sahnya, syarat wajibnya, rukun fi'li qaulinya. Syarat bagi tiap-tiap rukunnya, perkara yang membatalkan semayanya ada berapa, sunat hay'ah, sunat aba'ahnya. Itu. Jadi itu makna hak benar. Nabi royak dak cakap gitu. Nabi tak royak makna ni. Hak Nabi sabdanya apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Tu ke kanan. Tapi ulama syarahnya apa? Kama alimtumuni usalli. Nampak macam ke kiri. Sebenarnya hak Nabi tu, hak Nabi sabda tu makna yang dikehendaki hak ni dah. Kalau kita pergi juga kan ni, siap. Jadi sesaat ni jatuh tengah-tengah lubang ni. Itu makna hak sebenar Ustaz Muhaizat. No. Tapi biasalah bila kita waktu kata hak dengar secara ringkas gitu, biasalah orang ada musuh ke apa, ya foto yang gerak. Nak jadi orang bodoh-bodoh ni pakak marah ke dia, benci ke dia. Itu ialah tujuannya gitu. Maka kita janganlah terpengaruh. Jangan terpengaruh. Tu jadi asatizah pun sepatutnya apabila tahu dah orang panggil makna hak Ustaz Muhaizat nak, dia kena terang apa hak mutakallim nak makna tu. Jangan dia pergi tangguh makna hak tidak mutakallim nak. Walaupun makna hak tidak mutakallim mana orang hak cakap, Ustaz Muhaizat hak cakap tu. Walaupun makna hak mutakallim tidak mau tadi tu boleh saja difahami oleh orang-orang yang makailnya tak sapa. Orang-orang awam yang dengar semata-mata video hak dikerak ringkas. Itu. Maka bagi ustaz-ustaz pun tak boleh lah lain kali buat analogi yang kurang jelas seperti itu. Bisa menimbulkan fitnah, bola tanggung. Peluru bedil orang tembak pula kita. Tu. Maka kena beringat. Lain kali bagi contoh terang. Sebab memang tujuan contoh tu untuk menerang. Itu. Kalau contoh tapi tak terang dari bengong pula. Contoh apa lah tu. Itu maksudnya gitulah. Itu baik. Jelas dah. Tak apa, kita ayat sekali lagi. Boleh ke orang ayah ibu-ibu kita muka belik Facebook ni. Kalau anak-anak muda mungkin boleh tekan Facebook tengok. Ambo jawab dah dalam Facebook tu. Habis itu. Kemudian kita sambung semula lah. Ambo ada kelas pula ni pukul 9.30-nya. Kelas online. Ya ibadi kullukum ma'arin. Hei hamba-hambaku, bermula tiap-tiap kamu ni telanjang. Memang. Kama nazala min batni ummihi, sebagaimana kita turun daripada perut mak kitanya, memang telanjang. Maka muhtajun ilal kiswati, berhajat kepada pakaian. Kita sambung semula pula. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim
wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin, ibu-ibu, ayah-ayah, sekarang ni progres tanah kita tu sedang berjalan lah. Para hadirin, ibu-ibu, ayah-ayah boleh tengok dalam Facebook Ambo ada update lah, sentiasa update apa-apa progres. Sekarang ni dalam proses membetulkan jalan. Sebab jalan JKR buat dulunya dia masuk dalam tanah pondok gitu. Ya patut jalan straight, tapi oleh kerana sebelah ni dia rendah, gaung macam gaung, jadi dia pergi masuk dalam tanah pondok. Jadi tanah pondok ni banyak dalam atas ni. Sodok ambil tanah hak tinggi ni, mari tambok hak tempat rendah ni, kita nak buat jalan baru. Slot dia buat dah tu. Nanti naik tinggi, jalan tu straight. Jadi jalan hak masuk pondok tu akan katuk. Sebab apa? Sebab tanah kita, tak tanah pondok. Itu pun masih dalam progres. Tak siap lagi. Longkang ke apa semua dia akan buat pagar dan sebagainya. Jadi teruskanlah berinfak dan berwakaf, walau sikit sekalipun tak mengapa. Yang penting ikhlas, dan tiap-tiap orang yang berwakaf ambo sentiasa mendoakan murah rezeki, panjang umur, mati dalam iman dan Islam, masuk syurga bi ghairi hisab au hisaban yasira. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.